Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam Sejahtera Asia bersama dengan saya Jonathan Ding dan Sharon Kezia. Hari Rabu 10 Mac 2021 macam biasa secara langsung 1 jam kami akan bersama dengan anda di TVS saluran Astro 1, 22 dan My Free View. Selamat pagi Sharon, apa khabar? Selamat pagi John. Khabar baik. Ya, hari Untuk ini pengetahuan John, hari ya. ini merupakan hari kedua saya bersiaran dalam siaran Sejahtera Asia. Ya, betul. Hari ini excited ni lebih sikit lah John. Ya, dan nak juga tahu kenapa? ini kenapa? Sebab digandingkan dengan John yang kacak ni. Wow. Epic live ni. Ini kali pertama kami dua digandingkan dan untuk pengetahuan para penonton. Sebenarnya Sharon ni dulu cikgu saya. Bekas guru. Bekas cikgu. Jadi biasanya kalau saya panggil dia, saya panggil dia Cikgu Sharon. Tapi hari ini kena panggil Sharon, digandingkan. Tapi tak sempat ajar kan? Tak sempat mengajar. Beliau baru masuk sekolah saya dulu dan saya pun dah bersedia untuk meninggalkan sesi persekolahan. Nampak tak jauh beza tahu usia kami dua. Masih muda ni, masih muda. Baik, Sharon, hari ini mungkin boleh kongsikan kepada penonton kita apa yang kita bakal apa topik kita hari ini. Ya, hari ini kita ada topik yang menarik iaitu perpustakaan digital bersama dengan Encik Khairil Baharun bin Rosli yang merupakan pustakawan di UiTM Cawangan Sarawak dan Norma Baharu salon rambut bersama Chris Lau, pemilik 1010 Hair Salon. Jadi saya kira dua topik ni adalah sesuai untuk pandemik pada masa ini sebab ramai di luar sana mungkin tertanya bila boleh pergi ke salon ni dan melalui perpustakaan ni anda mungkin dapat akses bahan bacaan dengan mudah tanpa perlu pergi ke perpustakaan itu sendiri. Betul, sebab sekarang kan kita banyak bergantung kepada digital, banyak bergantung kepada teknologi dan sebagainya. Jadi bukan sahaja kita lakukan meeting secara online, lakukan pembayaran secara online, tapi sekarang perpustakaan pun sekarang didigitalkan. Jadi begitu mudah kan John? Macam semuanya di hujung jari semuanya tangan di hujung saja. jari, betul. Baik, dan untuk topik yang kedua stylist pula. Salon. Norma baru salon. Norma baru. Yalah sekarang kita kena adaptasi dengan norma-norma baru, kehidupan yang baru. Dengan pandemik COVID-19 ni kita dipaksa ataupun terpaksa untuk meneruskan hidup dengan norma-norma baru. Jadi itu semuanya sikit dengan John ni. Silakan. Jadi berapa lama tak pergi ke salon? Berapa lama? Tak dah lama sangat. Dalam 2-3 minggu ada lepas. Pergi juga lagi. Harus maintain rambut. Lepas ni kita akan kongsikan dengan anda adakah selamat atau tidak untuk pergi ke salon. Betul. Jadi dengan pemilik 1010 Hair Salon. Baik, itu semuanya selepas ini. Pastikan anda terus setia bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Dan seperti biasa kami akan kongsikan ataupun kami akan wawarkan mengenai perincian COVID-19 dekat Malaysia dan juga dekat Sarawak. Saya akan mulakan dulu untuk perincian COVID-19 di Malaysia. Semalam kes baru COVID-19 di Malaysia terus mencatatkan penurunan kepada 1,280 kes positif baharu, menjadikan jumlah keseluruhan kes kini sebanyak 316,269 kes. Terdapat pertambahan sebanyak 9 kes baharu kematian, menjadikan jumlah kes kematian secara keseluruhannya kini 1,186 kes di Malaysia. Jumlah kes sembuh adalah sebanyak 2,345 kes, menjadikan jumlah kumulatif sembuh di Malaysia kini sebanyak 296,379 kes. Dan menurut dan kalau kita lihat dalam penularan mengikut negeri pula Sharon, Selangor masih lagi mencatatkan kes harian tertinggi dengan pertambahan sebanyak 464 kes, diikuti Johor 165 dan Sarawak 163 kes. Dan untuk perincian penularan COVID-19 dekat Sarawak pula, mungkin Sharon boleh kongsikan. Sarawak mencatatkan jumlah kes yang membimbangkan di mana terdapat 163 kes baru positif COVID yang menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 11,511 dan jumlah kluster yang aktif ialah 26 kes. Namun begitu, jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah pulih atau dibenarkan discharge terus meningkat kepada 8,987 orang atau 78.07%. Jadi di sini kita dapat melihat walaupun kes positif COVID yang baru meningkat, namun kes positif COVID yang telah pulih atau dibenarkan discharge juga turut meningkat. Jadi daerah-daerah yang berstatus merah ialah Betong 37, Miri 25, Bintulu 23, Sibu 17, Subis 15, Kuching 12,
Julau 9 kes, manakala Kapit dan Asajaya masing-masing mencatatkan 6 kes. Dalam pada itu, daerah yang berada dalam status jingga pula ialah Sarike 4 kes, Pusa 3 kes, manakala Samarahan pula mencatatkan 2 kes. Diikuti dengan daerah berstatus kuning, masing-masing mencatatkan 1 kes adalah Bauk, Kenewit, Tatau dan Dalat. Bagi kes individu yang disyaki PUI, hari ini seramai 171 kes PUI baru dilaporkan. Dan sehingga 8 Mac, jumlah keseluruhan yang telah diberikan suntikan vaksin adalah sebanyak 24,030 orang sejak program imunisasi ini dijalankan pada 26 Februari yang lepas. Kalau tak silap saya, Sarawak merupakan antara negeri yang tertinggi dalam program vaksinasi lah. Jadi kita doa dan kita harap agar program vaksinasi ini berjalan dengan lancar dan boleh sampai ke seluruh rakyat Malaysia dan Sarawak dengan cepatnya supaya kita bolehlah relax sikit. Taklah relax sangat, tapi macam kita rindu untuk kembali ke kehidupan yang biasa. Jadi Macam duduk makan keluar bersama untuk keluarga. makan pun sekarang pun kena 2 orang 1 meja dan sebagainya. So, macam itulah kita rindu nak duduk ramai-ramai. Secara tak langsung mengehatkan pergerakan sosial kita lah. Seperti mungkin kita tak boleh pergi karaoke dengan kawan yang ramai. Contoh. Tak boleh karaoke, tak boleh tengok wayang. Betul, Itulah. berkelah. Mungkin bermain futsal juga. Mungkin rindu dengan aktiviti sukan beriadah yang dilakukan secara berkumpulan. Seperti bola jaring, basketball, futsal dan bola sepak contohnya. Contoh itulah. Jadi terus patuhi SOP walaupun dah terima vaksin ke belum lagi, SOP tetap SOP harus dipatuhi dan harus diikuti. Itu adalah untuk kebaikan kita bersama. Baik. Berita yang seterusnya. Baik. Kerajaan membenarkan pergerakan pelancongan dari Negeri Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP ke negeri PKPP lain berkuat kuasa hari ini, kata Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Bagaimanapun jelas Menteri Kanan Pertahanan itu, ia tertakluk kepada beberapa syarat iaitu menggunakan agensi pelancongan yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, menggunakan kenderaan pelancongan yang berdaftar selain pergerakan secara persendirian tidak dibenarkan. Jadi ini merupakan satu berita yang gembira lah kepada mungkin ramai sebenarnya kita yang merindui ataupun rindu untuk pergi merentas negeri dan sebagainya. Jadi negeri yang PKPP boleh merentas negeri ke negeri yang PKPP juga. Tapi mungkin ikut jugalah kepada mengikut negeri itu sendiri. Macam kalau Sarawak masih lagi mengekalkan tempoh kuarantin 14 hari wajib. Jadi kita ikutlah dengan negeri mana yang membenarkan. Jadi silakan pergi. Jadi ini merupakan satu berita baik saya kira buat semua masyarakat, khususnya yang berjauhan dengan ibu bapa. Mungkin dah lama tak jenguk ahli keluarga di kampung, dah berbulan-bulan rasanya rasa rindu, dan mungkin juga ada yang berasa sangat sedih, terutama sekali bagi ahli keluarga yang mungkin sakit berada di kampung tapi mereka tidak dapat pulang untuk menjenguk. Jadi dengan ini itulah kalau kerajaan dah benarkan, jangan pula kita SOP pun lupa sebab itu jangan penting. Ambil mudah tentang SOP tersebut. Sebab dengan kita perlu kerjasama semua untuk menghentikan penularan COVID-19 ini. Betul. Baik, Shen, mungkin hari ini saya excited, saya nak war-warkan kepada semua bersempena dengan Hari Wanita Sedunia yang dilancarkan pada 8 bulan 3 itu. John ada sambut tak Hari Wanita Sedunia ni bersama dengan ibu? Ada. Bagus John. Jadi John pun mesti mesti join kempen ni. International Women Day telah melancarkan satu kempen bertemakan #ChooseToChallenge. Jadi melalui kempen ni dia nak menekankan bahawa dalam dunia yang penuh dengan cabaran ini, wanita bertanggungjawab terhadap ideologi idea mereka, bertanggungjawab terhadap pemikiran mereka, hati mereka, perasaan mereka dan tindakan mereka. Melalui kempen ini adalah satu mesej yang ingin disampaikan kepada wanita di seluruh dunia bahawa segala tindakan mereka itu adalah tidak dipengaruhi oleh sesiapa tetapi oleh diri sendiri. Jadi tunjukkan sokongan dan perpaduan anda dengan menyertai kempen ChooseToChallenge ini. Terbuka kepada semua, John, termasuk lelaki pun boleh. Di semua peringkat umur. Anda hanya perlu mengangkat tangan anda dengan tinggi seperti ini dan kongsikan di website International Women Day, atau anda boleh kongsikan di laman sosial media anda, dan jangan lupa untuk #ChooseToChallenge. ChooseToChallenge International Women's Day. Jadi dengan menyertai penyertaan ini kan, John, kita secara tak langsung menyampaikan mesej kepada seluruh wanita di seluruh dunia itu bahawa kita menyokong mereka dalam memperjuangkan hak asasi mereka dan dalam memperjuangkan
diskriminasi yang berlaku kepada mereka. Jadi kan John, walaupun saya tak mengalami lah diskriminasi itu di Malaysia lah, di mana saya bersyukur negara kita tidak ada bias genders, tapi kita tidak boleh menafikan terdapat sebahagian wanita di luar sana yang mengalami situasi tersebut. Jadi dengan menyertai kempen ini, kita secara tidak langsung menyampaikan mesej kepada mereka bahawa mereka tidak bersorangan. Kita tetap bersama mereka, memberi sokongan kepada mereka melalui kempen ini. Ya, jadi itulah sertai kempen tersebut untuk memberi sokongan kepada wanita-wanita yang mungkin ditindas dan sebagainya. Baik, itu saja antara perincian ataupun perkongsian yang kami nak kongsikan kepada anda. Dan sekarang kita terus saja masuk ke topik kita yang pertama, iaitu mengenai perpustakaan digital. Dan untuk itu kita bersama dengan Encik Khairil Bahrom, Pustakawan UiTM Cawangan Sarawak. Selamat pagi. Selamat datang. Apa khabar? Terima kasih. Syukur alhamdulillah sihat. Sihat. Okey, jadi Tok mau tanya dari Pustakawan UiTM Sarawak, Cawangan Sarawak tu Semarahan ke? Kampus Semarahan. Kampus Semarahan 2. Specifically kampus itu sajalah. Yes. Tapi kalau dikatakan kita dekat Cawangan Perpustakaan UiTM Cawangan Sarawak, kita ada 3 kampus, which is kampus Semarahan, kampus Semarahan 2 dan kampus Mukah. So dekat saya memang ada pustakawan-pustakawan yang ada yang bertanggungjawab lah. Okey, baik. Sekarang kita tahu dengan norma baharu sekarang memang kita banyak ke digital. Cara kita shopping, cara kita buat pembayaran, beli barang sebenarnya, shopping semua online sekarang. Dan perpustakaan pun tidak terkecuali untuk terus ke digital. Tapi sebelum pandemik ni pun memang perpustakaan dah pun berada dalam dalam digital. Dalam digital juga. Jadi mungkin boleh kongsikan apa perbezaan sebelum pandemik dan sekarang? Adakah lebih ramai lagi terpaksa untuk ke digital, dan itulah untuk mencari bahan-bahan dari perpustakaan ni. Mungkin boleh kongsikan. Baiklah, terima kasih saudara John dan saudari Sherin. Terlebih dahulu izinkan saya untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak TV Sarawak, TVS kerana sudi memberi ruang dan peluang kepada pihak perpustakaan untuk berkongsi sedikit sebanyak berkenaan dengan perkhidmatan dan kemudahan yang ada disediakan di perpustakaan secara umumnya. Baiklah, kalau kita nak bandingkan dengan perpustakaan yang dahulu, saya suka kita bagi flashback sedikitlah. Kalau dibandingkan dengan perpustakaan dahulu dan perpustakaan sekarang, sudah tentunya sangat berbeza. Mungkin kita orang masih remember dulu, suatu masa dulu, if you guys still remember, in order for you guys nak pinjam buku, perpustakaan dulu banyak melakukan aktiviti-aktiviti ataupun membuat proses-proses perpustakaannya, bahan-bahannya berbentuk fizikal dan secara manual. As to compare dengan zaman sekarang, perpustakaan banyak berbentuk digital, yang mana dengan menggunakan penggunaan teknologi maklumat ataupun ICT. So kalau nak diikutkan dengan perbezaan pengguna, feedback daripada pengguna lah berkenaan dengan definitely lebih baik, lebih better lagi as to compare dengan before. Tambah-tambah lagi di zaman pandemik, dengan situasi pandemik sekarang, it's quite menjadi satu alternatif kepada pihak perpustakaan, especially perpustakaan digital itu sendiri, untuk membuat penambahbaikan kepada perkhidmatan dan kemudahan yang kami sediakan dalam memastikan semua servis dan facilities yang kami sediakan sampai kepada target sasaran kita. Dia bercakap pasal perpustakaan ni, teringat pula Zon, zaman sekolah dulu. Zaman sekolah dulu main shop. Ada tu apa tu? Main shop. Perpustakaan bergerak. ada Ada perpustakaan bergerak kan. Betul, Kadang betul. pakai van ke Mobile sekolah, library, kadang-kadang kita panggil pakai mobile truk ke lori tu? Truck, lah kan. Masa dia sampai sekolah van. excited tu. John sempat tak melalui zaman tersebut? Sempat. Saya masih ingat lagi, saya sempat melalui zaman tersebut. Kita macam naik dalam van tu, lepas tu dia susun semua buku kat dalam van tu kan. Seronoklah juga. Tapi mudahlah sekarang sebab ada penggunaan digital. Jadi saya nak kongsikan ada satu kajian yang dilakukan oleh UiTM mendapati bahawa lebih 3/4 daripada responden mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap perpustakaan digital akademik di universiti masing-masing. Hasil penemuan kajian juga mencadangkan di sebalik penggunaan internet yang tinggi dalam kalangan pelajar dan ahli akademik, kemahiran dan pengalaman pengguna internet membantu untuk menyesuaikan diri dengan perpustakaan digital. Jadi melalui hasil kajian ini mendapati respon yang positif daripada semua pelajar universiti masing-masing, di mana mereka dapat mengakses bahan-bahan dengan mudah. Jadi itulah, dengan adanya digital sekarang memang memudahkan kerja peminjam buku dan juga pihak
perpustakaan. Lagi mudah kan sekarang? Yes, lebih mudah Lagi sebenarnya. mudah untuk akses dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita nak fikirkan dengan perpustakaan digital sekarang, okey, mungkin masih ada lagi pengguna-pengguna di luar masih beranggapan perpustakaan, sebab kalau saya dalam dunia perpustakaan tu dan bidang perpustakaan tu, kita selalu tapi ada juga mendapat tanggapan yang mana bila kita tanya, what do you think of about perpustakaan, about library, kita selalu dapat feedback, pinjam buku, pulang buku. So kita cuba nak ubah pandangan ataupun tanggapan pengguna-pengguna luar yang kita sebenarnya perpustakaan tentu dah selaras kepada ke arah penggunaan teknologi. So kita selari dengan trend semasa ataupun teknologi semasa. So ia yang kita cuba nak ketengahkan dengan pengguna so that setidaknya lebih aware dengan perpustakaan yang terkini tu. Jadi perpustakaan digital yang ditawarkan oleh pihak UiTM adakah boleh diakses oleh orang luar sekiranya bukan pelajar universiti tersebut? Yes, definitely. Okey, saya memberi sedikit evolusi perpustakaan secara ringkas saja so that lebih difahami lagi. Suatu masa dahulu perpustakaan hanyalah sekadar perpustakaan ataupun satu lokasi untuk kita meletakkan bahan-bahan bacaan secara fizikal. Tapi sekarang kemudian perpustakaan pula beralih kepada satu fasa yang mana kita panggil sebagai automasi. Automasi ini pula adalah satu proses yang mana semua bahan-bahan ataupun data-data daripada bahan-bahan bacaan tadi kita masukkan ke dalam sistem komputer. Tapi pada masa tu ianya lebih kepada client web based. Client web based maksudnya kena berada juga di perpustakaan untuk akses kepada bahan tu. Tapi sekarang pula dengan teknologi semasa, as long as kita ada as long as kita ada capaian internet, kita boleh akses di mana-mana sahaja. Dengan menggunakan aplikasi-aplikasi dan software-software yang tersedia. Itulah antara kelebihan teknologi dan memudahkan kita untuk mencari maklumat dan sebagainya. Selepas ini kita akan bincang lagi lebih mengenai perpustakaan digital ini dan kita akan berehat sebentar. Jumpa selepas ini hanya dalam Sejahtera Asia. Ya, kembali bersama kami dalam Sejahtera Asia bersama saya Sharon Kezia, Jonathan Ding dan juga Encik Karil. Dengan topik kita pada hari pagi ini adalah perpustakaan digital. Seperti anda lihat VT yang telah disampaikan tadi, Majlis Perasmian Pelancaran Perpustakaan Digital UiTM telah dilancarkan pada 27 November 2018 di UiTM Shah Alam dan dirasmikan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Seri Utama Arsyad Ayub yang merupakan Pro Chancellor UiTM. Jadi sebelum berehat tadi kan John, kita dah tahu dah feedback daripada pelajar tentang perpustakaan digital ni. Namun kita tak sempat nak tanya bagaimana pihak perpustakaan UiTM mengandalikan operasi atau aktiviti seharian dalam dunia teknologi sekarang. Okey. Perpustakaan sekarang sebenarnya untuk mengendalikan perpustakaan sekarang memerlukan satu sistem yang kita panggil sebagai library system ataupun sistem perpustakaan.
Kalau based on pengalaman daripada kita punya sebab perpustakaan saya sendiri, UiTM, maafkan saya, kita ada satu satu sistem perpustakaan yang kita gunakan dalam untuk kita mengendalikan aktiviti seharian ataupun proses kerja seharian. As to compare dengan suatu masa dahulu, macam saya cakap tadi, as I mentioned before, semuanya dilakukan secara manual dengan menggunakan bahan-bahan fizikal. Tapi sekarang semua proses kerja yang dilakukan di dalam perpustakaan hendaklah melalui sistem perpustakaan kita itu sendiri. Sekarang sistem perpustakaan juga dah evolve lah, maksudnya dah semakin bertambah baik. Sebabnya as to compare dulu kita tak dapat nak secara meluas menggunakan internet, tapi sekarang kita dah dapat, so lebih mudah dan mempercepatkan urusan kerja. Selain daripada itu juga proses-proses kerja yang terlibat dengan yang ada di perpustakaan menggunakan sistem perpustakaan itu sendiri adalah, saya ambil contoh daripada cadangan pembelian buku, sampaikan perolehan, peruntukan, sampailah ke tahap yang mana bahan tersebut boleh diakses ataupun capai oleh pengguna-pengguna kita di luar. So semuanya melalui sistem perpustakaan itu sendiri. Jadi secara tak langsung perpustakaan digital ni mengurangkan beban tugas pustakawan lah kan, secara tak langsung. Yes, betul. Jadi amat mudahlah tadi untuk pustakawan itu membahagikan masa dan meluangkan masa untuk upgrade lagi pustakaan itu disebabkan oleh kurangnya beban tugas sebagai pustakawan ini. Betul. Jadi Encik Khairil, adakah memang Encik Khairil bercita-cita untuk menjadi pustakawan? Kita tak sempat tanya lagi tadi. Saya akan jujur sahajalah. Okay, frankly saya tak pernah tahu pun since during my study days. Saya dari kecil dulu sekolah pun, to be honest, saya jujur saya nak jadi pramugara. Tapi sebabkan saya pendek. So saya rasa I think I have to tinggalkanlah. Mungkin just make it as like a impian untuk kita jadi lebih baik lah. Tapi after that, actually yang membawa saya ke arah profession pustakawan ni, librarianship ni, adalah bapa saya sendiri. Sebab bapa saya pernah bekerja sebagai pembantu pustakawan di UPM Bintulu pada suatu masa dahulu. So dia yang banyak memberi hint-hint awal untuk saya belajar. So slowly sebenarnya benda ni saya kena ambil nak tunggu nak cakap minat tu, I'll be honest, tidak at first. Tapi slowly saya memupuk saya punya membina saya punya minat untuk betul-betul dalam bidang pustakawan ni. Sebab apa yang saya rasa saya suka adalah saya suka memberi give back. Give back kepada kita punya user untuk membantu mereka untuk mendapatkan maklumat. Jadi boleh kongsi tak sedikit sebanyak tentang apa tugas pustakawan ini kepada penonton? Mungkin ada dalam kalangan kita berfikir, John, pustakawan ni susun buku, job kan, pulang-pulang cek buku keluar masuk. Boleh kongsikan apa? Okey, mungkin saya boleh kongsikan secara ringkas. Betul juga kata Sharon tadi, sebabnya macam saya cakap, kita cuba nak ketengahkan bidang kepustakawanan kepada orang-orang luar. Sebenarnya kita ni kalau kita dapat feedback jugalah daripada pengguna, daripada orang-orang luar, bila kita cakap pustakawan tu kerja apa, susun buku ataupun since saya belajar lagi. Dulu masa saya zaman sekolah tu, John, saya terfikir macam tu juga. Orang pustakawan kan susun buku, lepas tu semak keluar masuk buku. Itu sahaja. Tapi sebenarnya in order for you untuk jadi seorang pustakawan tu, you definitely need have like kelayakan yang sebetulnya untuk menjadi seorang pustakawan. Selepas tu untuk menjadi seorang pustakawan pula, you definitely ada bidang-bidang tugas yang memang you kena dalami. Berbanding dengan profession lain, saya suka ambil dekat sini, pustakawan ni dia boleh jadi apa sahaja sebenarnya. Dia boleh dalam dalam pustakawan dalam fashion mungkin, pustakawan dalam bentuk sains, matematik, it can be anything. Sebabnya actually seorang pustakawan ni kena jadi flexible ataupun knowledgeable. They have to they need to menimba ilmu so that mereka boleh menyampaikan maklumat-maklumat tersebut kepada pengguna. Supaya macam contoh kalau pengguna tanya apakah buku yang sesuai untuk saya untuk tahu lebih mengenai apa-apa dah, chemistry ke sejarah ke. Betul. Lebih spesifik sejarah apa? Sejarah Malaysia ke, sejarah UK ke dan sebagainya. Dan itulah sebagai pustakawan
pustakawan kena juga tahu mengenai bahan-bahan yang mereka ada. Baik, saya nak tanya juga Encik Khairil, apa mungkin antara cabaran yang dihadapi oleh pustakawan sekarang dalam zaman digital sekarang ni? Mungkin ya. Baiklah, cabaran tu definitely memang ada. Untuk sebagai cabaran bagi perpustakaan sendirilah, pada pandangan saya, kita ada definitely teknologi. Sebab kami perpustakaan ni have to fight with them. Okay. Bukan fight lah. Dalam arti kata lain, kita kena seiring dengan teknologi itu sendiri. So bila kita kena seiring tu, kami daripada pihak the first thing tadi adalah teknologi. The second one is the knowledge of the librarian itself, themselves. So teknologi, so lepas tu librarian. Librarian kena main peranan penting juga. Kalau teknologi bergerak, librarian tidak bergerak, so benda tu pun tak akan menjadi. So cabarannya adalah kepada pihak librarian juga. So kita kenalah jadi ambil tahu apa teknologi semasa untuk pastikan kita sentiasa relevan. Untuk digabungkanlah Yes, dengan betul. perpustakaan tersebut kan, untuk Yes. dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Yes, betul. Dan cabaran yang ketiga semestinya adalah pengguna. Pengguna tu maksud kami di situ macam setiap perpustakaan tu adalah lain sebab kita ada pelbagai jenis perpustakaan. Macam kami perpustakaan akademik UiTM. So kita ada Pustaka Negeri Sarawak, perpustakaan umum, perpustakaan awam, maaf. Lepasnya kita ada contoh perpustakaan Petronas ataupun perpustakaan SEB kita, ia perpustakaan special library. So pengguna kita, target sasaran kita berbeza-beza. So macam kami, perpustakaan akademik, kita tu target sasaran kita adalah pelajar-pelajar dan berumur di antara 18 hinggalah 23 tahun. So target sasaran kita adalah golongan remaja, so kita kena ambil tahu apa yang setidaknya suka. So macam kami orang tu, we have to kata orang put ourselves inside their shoes. Okay. So kita kena ambil tahu apa student kita tu yang suka, apa setidaknya tu minat. So benda-benda macam ni is quite a challenge Jadi for perpustakaan librarian tu lah. UiTM ni dia lebih memfokuskan kepada golongan pelajar lah. Yes, betul. Tapi tidak semestinya juga. Kita memang ada Bahan-bahan pengguna kan. luar ataupun pengguna luar tu ataupun kita panggil sebagai researcher yang ingin mungkin boleh ada certain bahan setidaknya boleh merujuk walaupun mereka bukan pelajar UiTM. Jadi bagaimana untuk golongan orang awam yang ingin menggunakan khidmat perpustakaan digital UiTM, bagaimana mereka nak, sebab kadang-kadang kalau kita nak login kepada perpustakaan IPTA ni dia memerlukan ID card. Yes, betul. Okey, disebabkan situ kita mewujudkan perpustakaan digital ni. Banyak kelebihan dengan perpustakaan digital ni, apa yang saya maksudkan tadi, selain daripada kita ada library system itu sendiri dan kita punya capaian internet, okey. Kita ada juga aplikasi-aplikasi ataupun software-software yang boleh membantu kita untuk memastikan semua kategori pengguna kita dapat akses kepada bahan kita. Antaranya yang saya boleh maklumkan dari sini ada seperti mobile apps ataupun QR code. Yang mana saya ambil contoh mobile apps tadi. So pengguna-pengguna kita walaupun pengguna luar, orang awam, bukan pelajar UiTM ataupun kaki tangan UiTM, mereka boleh memuat naik download aplikasi mobile tersebut, dan mereka boleh secara mudah, cepat dan senang melalui aplikasi tersebut untuk membuat capaian bahan kita. Macam Syarin cakap tadi, ada certain bahan untuk akses tu kenalah ada ID pelajar ataupun ID staff untuk masuk. Okey, kita ada sediakan satu platform yang mana kita panggil sebagai open access. Open access by means adalah bahan-bahan yang boleh boleh diakses oleh orang luar. Okey, OPEC lain. Saya perbetulkan sedikit, John ya. OPEC itu adalah online public access catalog yang bermaksud satu sistem yang diwujudkan untuk pencarian bahan-bahan fizikal di dalam library itu sahaja. So open access, manakala open access ini pula adalah worldwide. Maksudnya dia dibuka, boleh ditengok oleh semua orang. Jadi boleh muat turun jugalah bahan tersebut. Boleh.
Percuma? Tapi ada bayaran tak? No, secara percuma. Oh. Pada asas secara percuma. Jadi senanglah sekarang kalau Sharon nak meneruskan lagi belajar pengajian, nak buat PhD ke, nak buat Menarik masters tu ke, kan? boleh jadi Dr. Sharon. InsyaAllah boleh. Doakan. Ya, jadi Encik Khairi, terima kasih kami ucapkan kepada anda. Thank you sebab sudi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Susah bangun pagi. Terima kasih. So happy to be here. Baik, jadi itulah antara topik kita yang pertama itu perpustakaan digital. Sekarang pun norma baru, banyak benda ataupun banyak informasi yang kita boleh akses di hujung jari sahaja. Betul. Dan selepas ini kita akan mengupas mengenai topik norma baharu di salon. Betul. Jadi salon merupakan keperluan semua orang. Betul. Kita perlu maintain rambut dan sebagainya. Dan selepas ini kita tahu apakah antara norma-norma baru yang harus kita adaptasi dan apakah perbezaan yang telah pun berlaku di dalam salon. Kita akan berehat sebentar. Kita jumpa selepas ini dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami. Saya John dan juga Sharon dalam Sejahtera Asia. Dan kami nak wawarkan kepada anda yang mungkin belum mengikuti kita di laman sosial, boleh ikuti kita di Facebook dan juga Instagram Sejahtera Asia. Baik Sharon, mungkin topik kita yang seterusnya. Okey, topik kita selepas ini adalah John adalah norma baharu rambut bersama pemilik 1010 Hair Salon iaitu Mr. Chris Lau. Hai Chris, good morning. Apa khabar Chris? Apa khabar? Thank you Mas Sejahtera untuk kasih saya sini untuk kita pagi lah. Okey, baik. Okey, mungkin you can share mungkin sebagai permulaan lah, mungkin boleh kongsikan apakah perbezaan sekarang, the differences in the operating of salon now compared to the pandemic before? Before baru start itu pandemik memang sangat teruk lah kerana semua orang tidak dapat keluar untuk gunting rambut. Kita pun tidak dapat kerja lah kerana tidak ada customer keluar. So sangat susah, tidak ada bisnes loh. Ya kerana kita handcraft. So kalau tidak ada kerja, tidak ada income loh. Kerana sekarang PKP semua orang dapat salon dapat buka. Ya, so mereka boleh keluar untuk datang gunting rambut. Mestilah macam lelaki mesti mau gunting macam smart lah. Ya, tidak panjang, tidak handsome macam tu. Ya mesti. Ya, betul. Mesti gunting. Dan kita nak tahu juga lah mungkin masa salon ditutup, apa antara macam cabaran, macam mana teruskan pembayaran gaji, bayar sewa kedai sebagainya, macam mana you maintain? Okay. We try our best lah. Tanya tenants boleh reduce itu sewa sikit. Dan try our best lah. Boleh jual sikit shampoo. Macam customer mau guna shampoo ke atau wax ke, produk ke, boleh jual sikit untuk mereka. Ya, itu saja. Tapi pembelian tersebut semasa pandemik tu dilakukan melalui online lah. Online. Ya, sekarang mau online loh. Semua mau show kita punya skill macam mana gunting. So kita trust lah. Kita ada trust bahwa selepas tu buka PKPB, mereka keluar, boleh cari kamu lah. Kita kenal kamu. So mereka datang, boleh cari kamu bikin rambut lah. Macam tu. Jadi sepanjang tempoh PKP itu Encik Chris ada tak mendapat respon ataupun teks daripada customer tanya bila nak buka ni Encik Chris, bila nak buka ni? Mesti banyak yang tanya bila boleh buka, bila boleh buka. During PKP, wah memang itu telefon tiap-tiap hari bunyi. Facebook lagi semua macam tanya. mana Chris bila mau buka, saya mau gunting rambut, sudah panjang sangat tidak tahan. Ya macam tu. Macam ada construction punya tempat, macam mereka mau kerja construction sangat panas, mesti mau gunting rambut. Kita cari tidak dapat cari kedai boleh gunting rambut. So kita
pergi beli sendiri gunting sajalah. Oh. Ya, saya boleh saya kena tengok macam customer dia gunting sendiri. Tapi tidak cantik lah. Oh, Oh, ya. dia melalui bimbingan Encik Chris ke mereka menggunting rambut tu? Kan mereka buat sendiri sajalah. Ya. Tidak cantik lah. Dia cantik, dia macam ada lubang-lubang. Dapat saya bayangkan lah. Tolong. John. sebab- John bayangkan kalau John gunting rambut sendiri. Oh, tak boleh. Sebab saya ingat masa PKP dulu, masa kita lockdown semua tak boleh keluar, saya juga tengok dekat laman sosial kat Facebook, kat Instagram banyak yang kongsikan minta tolong kakak lah gunting, minta tolong isteri lah gunting dan sebagainya. Jadi memang terpaksa untuk gunting sebab laki kalau panjang sikit dah tak tahan dah rambut. Kalau John sendiri macam mana masa menghadapi PKP tu? Oh, macam tu saya masih boleh tahan. Sebab rambut saya sebelum PKP cun juga saya sempat untuk potong rambut. Jadi tak ada teruk mana, tapi panjang jugalah. Tapi tak apalah sebab tak keluar. Siaran TV pun tak ada, kerja pun tak ada. Jadi okeylah, tak apalah. Rambut panjang duduk rumah saja, tak apa. Ya, okay. Jadi Cik Chris, tadi apa pendapat anda? Adakah anda juga boleh dikatakan sebagai seorang frontliner? Do you consider yourself as a frontliner? Saya rasa yes, maybe yes. Because laki mesti mau gunting. So kita mesti stand out for help you guys for gunting. Yep. Ya, during pandemic, so kita pun takut. So macam kita mesti dress up very boleh Guna protection. all the thing lah, glove Face lah, shield, glove, face shield, mask, semua mau apron pakai lah untuk gunting. Kita pun takut macam kita pun ada keluarga, bukan takut kita sendiri kena saja, pun takut macam Takut dibawa dia balik. bawa balik. Ya, itu saja. Jadi mungkin boleh kongsikan apa antara SOP yang mungkin you sebagai owner kedai yang SOP yang you guys adapt supaya untuk mengurangkan risiko jangkitan ini. Ya, kerana kita memang semua mau bikin macam scan ke, semua glove mesti pakai, mask, face shield, semua mau pakai untuk serve customer. Dan customer punya itu cap ke, semua mau tukar-tukar lah. Dan semua mau clean, semua barang mesti mau bersihkan. Ya, customer datang. Oh, satu lagi ialah sangat important kerana kita tidak mau sangat banyak orang datang kedai saya. So kita mesti mau appointment datang saya punya kedai. So boleh bagus untuk kasih customer, tidak macam ramai sangat. Ya. So sekarang memang terima appointment sajalah. Appointment bagus. Ya. Jadi selepas macam sebelum nak tutup kedai tu, adakah Encik Chris ada melakukan sanitize keseluruhan kedai tu lah? Ya, itu mesti sanitize kedai saya Satu tiap kedai hari tu lah. Every day mesti sanitize. Jadi agak membebankan sikit lah kan Encik Chris berbanding sebelumnya. Extra cost lah. Extra Extra cost. cost. Tidak dapat kerana Lepas tu extra energy. Extra cost dan sebagainya. Jadi macam mana macam Chris, macam mana you nak yakinkan you punya customer that your place is safe to come and cut hair? Now all social medias loh, so we do all the sanitize. We need to show everybody that we do all the sanitize and give customers feel that we clean all the things. Yeah, so we dress up like very clean out. Yeah, that's we can. Jadi itulah sekarang sebab saya rasa, tapi saya sekarang so far bagus. Okey, macam orang masih takut kah mau datang? Sekarang saya rasa masih ada, tapi mereka memang mau gunting rambut. Macam memang mau gunting rambut, so kita mesti do all the SOP lah yang paling bagus kasih mereka pun. Ya. Tapi dalam pada satu ketika masa kedai itu dibuka, berapa maksud saya di sini adalah dalam tempoh 1 jam berapa customer yang dibenarkan untuk masuk ke dalam kedai? Dalam salon. 1 jam. So 1 jam memang gunting 1 orang sajalah. kira Saya personal lah. seorang sejam lah. Saya seorang lah. So saya ada 4 staff. So memang ada 4 orang boleh masuk lah. So itu kerusi pun mau separate satu social distance lah. Ya, tidak semua sekali. Dia tak boleh sempit lah, tak boleh dekat-dekat, tak boleh ramai-ramai. Ya. Dan kita nak tahu juga, sekarang lah kita keluar topik norma baru ni, kita tanya apa trend rambut sekarang untuk lelaki yang paling banyak orang minta lah. Paling safe yang boleh dipakai everyday punya rambut. Sekarang lelaki datang duduk, Chris saya mau gunting paling pendek saja. Paling pendek. So dia balik rumah senang take care of their hair lah. So tak perlu mereka keluar memang mau tiap-tiap hari mau cuci. Keluar cuci, balik cuci lagi.
So pendek lah. Macam perempuan, datang dia duduk, dia punya rambut sangat panjang. Tak sempat nak gunting Sama kan. gunting Masa pendek. PKP tu mungkin Ya. ada setengah daripada mereka kuatir untuk ke salon. So Takut, gunting pendek. So mereka sama balik rumah perempuan pun mau cuci rambut tiap-tiap hari. Mau keluar mau cuci, kalau panjang sangat gila, susah cuci. Yalah, banyak guna shampoo, banyak guna minyak, banyak modal juga sebenarnya kalau nak membela, membela rambut panjang ni kan, Ya, John. betul. Dan mungkin boleh kongsikan apa lagi antara servis yang ditawarkan dekat 1010 Salon ni selain potong rambut? First lah, PKP memang gunting sejak loh. Sekarang masih boleh color ke, rebonding ke, perm ke, ya. Jadi ada sebarang tawaran diskaun untuk ketika ni. Sempat lagi tanya Sempat lagi minta diskaun. Ya. Boleh. Boleh. Ini waktu operasi sekarang dari jam berapa sampai berapa? Kita pukul 10 pagi hingga pukul 8. Ya. Lepas ni terus balik kerja, pergi buka kedai lah lepas ni. Ya. Hari ni off day. Oh, hari ni off day. Ya. Adakah off day semata-mata nak bersama saya dengan John di Sejahtera Asia ni? Ya. Chris? Ataupun memang hari ni ataupun setiap hari Rabu off day. Ya, setiap hari off day. Oh. Ya. Cun boleh datang sini untuk Jadi kepada penonton, take note ya, setiap hari Rabu salon Encik Chris ditutup. Dan jangan pula 1010 pergi Salon. Dekat mana salon ni? Mungkin Pullman bawah, The Hill Shopping Mall. Ya. dekat dengan karaoke K11 tu kan? Ya, Sebab saya pernah karaoke seberang. Pernah pergi kah? Sebab saya selalu pergi ni karaoke. Karaoke. Tu yang Karaoke. perasan ada Seberang salon saja. kat Karaoke tepi pun tu. tutup sekarang. Ya, kesian karaoke. Based on your experience kan, Encik Chris, customer lelaki ke perempuan yang ramai pergi ke salon Encik Chris? Pergi salon saya kan. Semua ada. Laki pun ada, perempuan pun ada. Yang satu lagi ialah Muslimah pun ada. Kerana kita ada satu tempat untuk mereka boleh bikin. Saya pun ada staff untuk female punya staff boleh serve mereka lah. Itu kelebihan lah sebenarnya untuk wanita-wanita yang bertudung ni. So, nak menjaga aurat, ada satu tempat khas untuk mereka melakukan servis rambut mereka. Baik, selepas ni kita akan kembali lagi bersama dengan Encik Chris. Kita nak tahu lebih lah mengenai salon sekarang, operasi salon sekarang dengan SOP baru. Jadi kita berehat sebentar, kita jumpa selepas ini. Ya, kembali bersama saya Sharon Kizia, Jonathan Ding dan Encik Chris Lau dalam Sejahtera Asia. Bersama dengan topik kita pada ini adalah norma baru salon rambut. Jadi sebelum serehat tadi kita dah tahu khususnya informasi ini sesuai untuk wanita muslimah kerana salon Encik Chris ada menawarkan perkhidmatan khas untuk wanita muslimah di mana rambut anda akan digayakan oleh seorang wanita di tempat yang tertutup sikitlah, bukan tempat yang terbuka. Betul. Jadi saya kira ini salon ni merupakan satu salon yang istimewa ya John, sebab bukan mudah untuk wanita muslimah mendapat layanan yang agak istimewa ni dekat setiap salon lah. Jadi Cik Chris, kita nak tanya Cik Chris lah. Ni berdasarkan pengalaman Cik Chris dan pengalaman saya sendirilah John. Perasan tak kebanyakan tukang gunting rambut ni adalah lelaki? Jadi pendapat Encik Chris lah, mengapa kebanyakan tukang rambut ni adalah lelaki? Okey, saya rasa bukan semua lelaki lah. Ya, banyak macam macam lelaki, tapi kita punya salon memang semua saya sejak lelaki semua pekerja ialah perempuan untuk boleh serve muslimah banyak. Ya, tapi saya tengok luar banyak salon lelaki pun ada, perempuan pun ada. Tapi kebanyakan salon yang saya pergi, most of the stylist, kebanyakan Itu stylist juga dengan saya pun perasan. Kebanyakan stylist ni lelaki kan? Macam adalah perempuan. Ada tapi perempuan, kurang tak kan? ramai. Tapi saya punya kedai mostly Perempuan staff perempuan. Saya lelaki semua boleh potong. bukan semua lah. Ya, half-half. Ya. Okay, faham. Luar punya lelaki banyak. Adakah lelaki lebih kreatif memotong rambut?
Ini soal inseminasi lah ni. Pandangan. Air dah panas ni. Tak, sebab yelah, kita tengok kalau hairstylist kan ramai sebenarnya lelaki. Jadi adakah kalau kita kena buat kajian lah. Betul. Syirah, kita buat kajian. Adakah lelaki lebih kreatif dalam pemotongan rambut? Macam tukang masak lah kan. Kan tukang Tukang masak. masak pun lah kebanyakan. Designer pun ramai. Yang terkenal kan kita lihat kebanyakan lelaki. Apa pandangan ni? What's your opinion? Is guys more creative in cutting hairs ke, or Maybe yes. okay. Yeah, but perempuan pun okey saya rasa. Okay, macam guys, mostly dia gunting memang saya rasa bagus sikit. Macam perempuan mereka perm ke, rebonding ke, bagus sikit kerana macam tangan mereka tidak sama saya rasa. Jadi masing-masing ada kelebihannya sendiri. Jadi masa mengikuti pengajian untuk rambut ini, kos rambut lah. Banyak pelajar perempuan ke pelajar lelaki, Encik Chris? Saya perempuan saya punya banyak. saya punya sini perempuan banyak. Ya, maybe luar saya rasa banyak laki belajar. Tapi saya sini saya rasa saya sendiri punya kedai. Tiap-tiap kali datang semua perempuan dia tahu mengapa. Ya. Jadi selalu Encik Chris juga ada menawarkan kelas belajar untuk menggayakan rambut ke? Tidak ada. So saya personal train mereka untuk serve saya sendiri punya customer lah. Ya, so Encik Chris ada akademi sendiri ke macam mana? Saya tidak ada akademi. Cuma personal teaching lah. Dah, personal teaching untuk train kamu. Ya. Ya, jadi mungkin ada yang berminat untuk menjadi hairstylist ataupun hairstyling sebagainya, mungkin boleh cari Encik Chris. Dan okey, untuk itu mungkin boleh kongsikan macam mana kalau mungkin ada penonton kita yang mungkin nak tahu lebih mengenai perkhidmatan salon 1010 ni, mana mereka boleh ikut? Facebook, Instagram? Boleh ikut saya punya Facebook, Instagram 1010, semua boleh. 1010 Hair and Nail Salon. 1010 the word ke or the numbers? Number first, 1010, then 1010 Hair and Nail Salon. Hair and nail. Ada buat kuku juga. Ya. Apa pedicure? Pedicure, manicure pun ada. So boleh dia suka lah ni. boleh bikin sekali lah. Satu package rambut sekali dengan kuku terus. sekali. Tapi saya tertarik kat sini Encik Chris. Okey. 1010. 1010. Kenapa 1010? Dalam banyak-banyak number tu, kenapa 1010? Kerana Adakah saya sebab fikir ada ong ke? Kasi saya ada ong lah. Kasih Oh ya ke? 1010. Bukan saya tengok ialah saya cuba tengok perfect 10 ada dua 10. So dia ada dua 10, so 10,000. 1010, yes. 1010. Itulah nama. Apa inspirasi yang beliau dapat nama tadi? Perfect 10 macam tu lah. So mesti bikin 10 over 10 lah. 10 over 10, yes. Okey. Nombor yang cantik juga tu. Chris, thank you kerana sudi bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Itulah banyak perkongsian yang beliau kongsikan. Jadi kita pun serba sedikit tahu mengenai operasi salon sekarang dengan norma baru dan sebagainya. Jadi kepada anda yang mungkin nak tahu lebih mengenai 1010 Hair Salon, boleh ikuti hasil-hasil kerja Chris di laman sosial 1010 1010_1010. Betulkah? Ya, betul. Okay, di Facebook dan juga Instagram. Baik, kita akan berehat sebentar. Selepas ini kita akan kembali lagi di blok yang terakhir. Teruskan bersama dengan kami dalam Sejahtera Asia. Ya, ada kembali bersama saya Sharon Kezia dan Jonathan Ding dalam Sejahtera Asia. Hari ini kita telah banyak berkongsikan dengan anda tentang perpustakaan digital dan juga norma baru salon. Jadi kepada anda yang mungkin ketinggalan untuk menonton kami secara langsung, anda boleh ke YouTube, type sahaja Sejahtera Asia dan anda boleh memilih mana-mana episod yang anda ketinggalan. Dan anda juga boleh melontarkan sebarang komen anda, cadangan anda dan pandangan anda di Facebook dan IG Sejahtera Asia. Ya, betul. Jadi mungkin daripada perbincangan kita yang pertama tadi, Sharon, mungkin apa yang Sharon dapat daripada
perbincangan kita yang pertama, iaitu mengenai perpustakaan digital. Saya rasa mudah untuk kita akses sebarang bahan. Okey. Jadi tak perlulah kita nak pergi ke perpustakaan tu, nak pergi cari ke setiap tingkat buku-buku tu. Betul. Nanti kali kita just log in Tapi saya rindu jugalah sebenarnya sebenarnya seronoklah kalau juga pergi sebenarnya kan. perpustakaan kan itu merupakan salah satu macam alasan untuk membuang masa. Ya, Bagi saya jadi agak seronok. pergi perpustakaan cari satu. Jadi sebenarnya seronok, tapi itulah sekarang kan teknologi dah moden. Kita pun sentiasa mengejar masa. Jadi dia seronok kalau kita banyak masa. betul. Tapi kalau tak cukup masa, kalau dalam rushing tu, dia tak seronok lah. Tapi sekarang mudah, tekan saja cari, dia terus dia bagi tahu Just dekat tekan mana. keywordnya, kita dah boleh cari buku ataupun bahan yang kita nak tu. Ya, itulah. Jadi sekarang semuanya digital, semua informasi di hujung jari dan tidak mengehatkan kita untuk mencari informasi ataupun bahan-bahan yang kita perlukan. Jadi terima kasih lagi kita ucapkan kepada Encik Khairil tadi, Perpustakaan UiTM Cawangan Sarawak. Jadi untuk topik yang kedua pula mengenai selun di Norma Baharu. Macam Sharon sendiri, ada tak pergi selun di zaman PKP ni, musim PKP ni? Rasanya sekali sajalah. Sekali saja. Sebab kebanyakannya selun di kawasan daerah saya ditutup. Okey, dari mana ni? Macam jauh je bunyi dekat Itulah. daerah Samarahan apa yang saja. tutup? Tapi Samarahan sebelum petikan sentiasa berada dalam status merah. Ya, merah betul. Jadi itu Kuching pun merah juga sekarang. Jadi kalau Semarahan tutup, datanglah Kuching. tapi masa bila kita tengok kes COVID kat laman sosial tu, takutlah kita rasa macam alamak nak pergi ke tidak. Yalah, okeylah. Kalau masih lagi boleh tahan, kalau masih lagi tak ada keperluan untuk ke salon, tak apa, tunggulah dulu sampai keadaan lebih reda. Jadi itulah, sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada tetamu kita, Chris tadi, pemilik 1010 Hair Salon. Dan Sharon pula sendiri, so far sekarang ni macam mana perasaan Sharon sebagai pengacara Sejahtera Asia bersama dengan saya? Rasa syok lah pula. Suka? Rasa sukalah. Mestilah suka. Jadi Sharon akan bersiaran setiap hari apa? Setiap hari Selasa bersama Syasha dan Okey. hari Rabu bersama Jonathan D. Jadi 2 Mesti minggu. jerak lah kan. Ya, jadi 2 minggu sekali lah Sharon akan bersiaran, hari betul. Selasa dan juga Rabu. Dan esok saya akan bersama dengan Jessica, hari Khamis. Jadi saya bersiaran Rabu, Khamis, Jumaat. Jadi itulah antara perkongsian kita untuk Sejahtera Asia pada pagi ini. Jangan lupa lagi untuk saksikan kita, kalau mungkin terlepas siaran kita sebelum ini, boleh saksikan di YouTube TBS TV. Type saja ataupun search saja Sejahtera Asia. Bolehlah cari, mungkin ada episod-episod yang perbincangan yang mungkin terlepas ataupun minat nak tahu apa yang kita bincangkan, cari saja dekat YouTube. Baik, jadi saya rasa sampai sini saja siaran kita. Terima kasih kami ucapkan lagi. Sekali lagi kami ucapkan kepada anda, patuhi SOP, janganlah gunakan vaksin, ketibaan vaksin sebagai satu alasan untuk kita alpa ataupun untuk kita lebih relax. Jangan. Betul. Sebab kita dah tahu dan kita juga dah belajar daripada sejarah, kalau kita relax sikit, virus tu terus naik. Terus datang balik. Jadi jangan, sebab virus tu tetap ada. Jadi take care dan patuhi SOP. Baik, sampai di sini saja siaran Sejahtera Asia untuk hari ini. Jangan lupa untuk teruskan kesetiaan anda bersama dengan TBS sepanjang hari ini. Pelbagai program menarik yang menanti anda di TBS, dan esok temu janji kita dalam Sejahtera Asia lagi 7.30 pagi. Saya dengan Jessica akan bersiaran langsung 7.30 pagi. Jadi sampai di sini saja. Saya Jonathan Ding. Saya Sharon Kezia. Kita jumpa lagi di masa yang akan datang hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Bye. Bye. Take care.